Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, kelas hari ini kita akan mempelajari tentang unit 1.2 iaitu tentang proses fisiologi tumbuhan. Okey. Sebelum kita mempelajari kelima-lima proses fisiologi tumbuhan, okey, kita kena tahu iaitu tumbuhan ini tidak memerlukan bantuan organisma lain kerana pertambahan dan perubahan sel berlaku dengan sendirinya. Okey. Tumbuhan merupakan organisma yang mempunyai lebih daripada satu sel atau kita kenali sebagai multisel. Okey. So tumbuhan ini dipengaruhi oleh 5 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan hasil tumbuhan tersebut. Okey, kita tengok pada darjah 1.25. Okey. Terdapat 5 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan hasil. Okey, yang pertama ialah tanah, yang kedua ialah genetik, yang ketiga pengawal atur pertumbuhan, yang keempat biosis ataupun organisma hidup, dan yang terakhir sekali ialah yang kelima ialah iklim. Okey. So 5 faktor ni akan mempengaruhi tumbuhan kita sama ada memperoleh hasil yang baik ataupun tidak. Okey, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Okey, kita tengok pada perenggan di bawah pula. Okey, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan adalah merujuk kepada perubahan yang berlaku dari aspek morfologi. Okey, aspek morfologi seperti perubahan saiz, ketinggian dan kekuatan sama ada pada akar, batang dan daun, tambahan jumlah daun, ranting dan buah ataupun bunga. Okey, so kita senang kata macam ni lah, kita tanam pokok, kita nampak proses pertumbuhan tu berlaku daripada kita semai biji benih sampailah pokok tu mengeluarkan hasil. Okey. So pertumbuhan tumbuhan ni bermula daripada percambahan biji benih. Okey, macam mana percambahan biji benih ini berlaku? Okey. Percambahan biji benih mempunyai 3 faktor iaitu ni, biji benih juga akan bercambah dengan ketersediaan air, udara dan suhu yang sesuai. So 3 faktor percambahan biji benih ialah air, udara dan suhu yang sesuai. Okey, macam mana proses percambahan berlaku? Okey, proses percambahan berlaku apabila penyerapan air dan udara melalui makropai ataupun liang seni pada kotilidon. Okey, jadi penyerapan menyebabkan testa ataupun selaput luar biji benih menjadi lembut dan pecah. So bila dia dah pecah, dia akan bercambah. Okey, so percambahan biji benih terdapat 2 jenis. Okey, cikgu besarkan sikit gambar ni. Okey. Semasa percambahan biji benih, okey, radikal merupakan bahagian tumbuhan yang pertama akan muncul diikuti dengan bahagian plumule. Okey, radikal ni akan membentuk akar, manakala plumule pula akan membentuk pucuk. Okey, anak tumbuhan akan mula menghasilkan makanan sendiri apabila daun mulai tumbuh. Okey. Percambahan biji benih dibagi pada 2 kategori. Okey, yang pertama percambahan hypogil dan yang kedua percambahan epigil. Okey, apa yang membezakan dia? Okey, kamu tengok kepada dia punya kotilidon tu berada di mana setelah pokok itu setelah biji benih itu bercambah lah. Okey, kalau hypogil, dia punya kotilidon akan berada dalam tanah daripada permulaan sehinggalah akhir percambahan biji benih selesai. Okey, so dia punya kotilidon akan kekal berada dalam tanah, manakala untuk percambahan epigil, okey, dia punya kotilidon akan keluar dari tanah bersama-sama naik ke atas iaitu bersama dengan daun. Okey, so kotilidon ni fungsi dia macam makanan lah untuk biji benih. So bila dia dah habis ataupun apabila kita punya tanaman ni telah tumbuh dan telah mengeluarkan daun, maka bila adanya keluar daun, maka tumbuhan tu boleh menghasilkan makanan sendirilah melalui proses fotosintesis. Okey, bila melalui fotosintesis, maka kotilidon ni dah tak digunakan, dia akan gugur lah. Okey. Okey, seterusnya kita tengok pada proses pertumbuhan tumbuhan. Okey, proses pertumbuhan tumbuhan, okey, terdapat 2 jenis iaitu pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Okey, apa yang membezakan pertumbuhan primer dan sekunder ialah, okey, yang pertama kita tengok pada primer dulu, merujuk kepada pertumbuhan tisu-tisu baru yang membahagi dan berkembang pada hujung pucuk iaitu secara memanjang dan menegak. Okey, maksudnya apa? Iaitu berlaku sebab percambahan biji benih yang mana bermulanya sel meristem bagi membentuk hasil primer iaitu cortex, xylem dan flowworm. Okey, masih ingat lagi tak apa dia itu cortex, xylem dan flowworm? Okey, kalau tak ingat, kita recall balik nanti
Awak tengok balik nota sebelum ni. Okey, xylem fungsi dia apa, phloem fungsi dia apa. Okey. So pertumbuhan ini menyebabkan pemanjangan akar dan batang tumbuhan serta daun menjadi lebih lebar. Okey, manakala untuk pertumbuhan sekunder pula terjadi apabila berlakunya pengembangan sel meristem dan sekunder tumbuhan yang terdapat pada cambium. Okey, cambium ni kat mana kedudukan dia adalah di antara xylem dan phloem. Okey, pertumbuhan sekunder akan menyebabkan pertambahan diameter pada batang dan akar tumbuhan. Okey, so kita tengok pada rajah 1.27. Okey, terdapat dua jenis proses pertumbuhan tumbuhan. Okey, yang pertama untuk pertumbuhan primer, okey, dia punya batang ataupun pucuk akan pemanjangan pucuk dia akan naik ke atas, akan terus naik satu je ke atas. Okey, memanjang dan menangkap pada akar dan batang. Okey, manakala untuk pertumbuhan sekunder pula, pertambahan diameter terutama pada batang. Okey, so dia akan pertambahan diameter terutama pada batang ni biasanya batang dia besar dan pokok dia banyak cabang lah. Okey, contoh macam pokok rambutan, pokok pelam sebagainya. Okey, seterusnya kita tengok kepada yang ini tajuk utama kita pada hari ini, iaitu tentang 1.2.1, iaitu tentang proses utama fisiologi tumbuhan. Okey, terdapat 5 proses utama fisiologi tumbuhan, iaitu transpirasi, translokasi, penyerapan, respirasi dan fotosintesis. Okey, sebenarnya 3 daripada 5 proses ini telah awak pelajari dalam mata pelajaran sains semasa di menengah rendah. Okey, so awak dah belajar apa itu fotosintesis, apa itu respirasi, apa itu transpirasi. Okey, kelima-lima proses ni sebenarnya saling berkaitan dalam proses pertumbuhan tumbuhan. Okey, so untuk lebih lanjut, yang ini akan diterangkan melalui presentation ataupun pembentangan yang telah Cikgu agihkan semalam dan akan dibentangkan oleh kamu semualah. Okey, so nanti cikgu akan gabungkan presentation kamu akan jadi satu video yang akan menerangkan kelima-lima proses utama fisiologi tumbuhan ini. Okey, so itu saja untuk hari ini. Kita jumpa lagi untuk kelas seterusnya. Bye bye. Assalamualaikum.